Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya akan membincangkan matematik KSSM tingkatan 5, bab 5, kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Di dalam bab ini kita akan mempelajari subtopik 5.2 iaitu pembesaran. Standard pembelajaran pada hari ini adalah untuk menentukan imej dan objek bagi suatu pembesaran. Objektif video pada kali ini adalah untuk menentukan objek bagi suatu pembesaran apabila diberi imej menggunakan petua kira bilangan kotak. Jadi kita akan lihat contoh 10 di dalam buku teks matematik tingkatan 5, muka surat 143. Soalan, lukis objek bagi setiap imej yang diberikan di bawah pembesaran pada pusat P berdasarkan faktor skala berikut, iaitu yang pertama K sama dengan 1/2 dan soalan B K sama dengan -3. Jadi kita akan bincangkan satu persatu pada hari ini. Jadi diingatkan kita perlu lukis objek. Gambar yang diberi adalah imej. Walaupun sekarang kita ingin dapatkan atau kita ingin lukis imej bagi gambar rajah yang diberi, kita masih lagi menggunakan kaedah yang sama, iaitu yang pertama kenal pasti pusat pembesaran. Jadi telah ditandakan dalam soalan di sini. Jadi kita tak perlu cari lagi. Yang kedua, kenal pasti faktor skala juga telah diberi dalam soalan, iaitu faktor skalanya adalah 1/2. Dan yang ketiga, lukis unjuran garis dari pusat pembesaran ke setiap bucu. Jadi di sinilah saya huraikan dengan lebih lengkap, tetapi pada kali ini kita akan gunakan teknik dari bawah ke atas. Sebab tu saya letakkan anak panah merah di sini. Jadi pada sebelum ini, sekiranya kita ingin dapatkan lukis imej daripada objek yang diberi, kita akan gunakan mengikut nombor soalan, iaitu 1, 2 dan 3. Tetapi jika di sebaliknya diberi imej, kita ingin dapatkan atau kita ingin lukiskan objek, kita akan mulakan dari bawah, iaitu yang pertama lukis unjuran garis bucu P kepada A'. Sebelum tu setiap bucu saya telah letakkan nama supaya memudahkan kita untuk kita tidak keliru. Jadi bucu imej yang pertama saya namakan A', B', C', D', E'. Jadi kita akan lukis unjuran garis daripada pusat pembesaran kepada A'. Jadi kita dah lukis unjuran garis P kepada A'. Seterusnya kita akan kira bilangan kotak mengufuk dan bilangan kotak mencancang yang terlibat. Jadi kita kenal pasti bilangan kotak yang terlibat. Jadi kita kira di sini. Yang pertama, bilangan kotak mengufuk, iaitu daripada A' kepada pusat pembesaran 1 kotak, 2 kotak. Jadi melibatkan 2 kotak mengufuk. Dan berapa kotak mencancang ataupun menegak? Melibatkan 1 kotak. Jadi langkah 3 kita telah selesai. Kita dah dapat bilangan kotak mencancang dan mengufuk. Seterusnya kita akan kira bilangan kotak yang untuk kita dapatkan garis daripada pusat pembesaran kepada objek yang kita nak, iaitu A. Jadi yang pertama, untuk dapat kotak mengufuk, kita ada 1/2 darab daripada pusat pembesaran kepada A, kita anggap sebagai A. Ni nampak saya letakkan di sini. Kita dah dapat jawapannya 2. Jadi kita nak dapatkan A berapa. Jadi menggunakan kaedah matematik, A sama dengan 2 bahagi 1/2. Jadi ringkaskan. Jadi A sama dengan diringkaskan 2 darab 2/1, iaitu 4. Jadi untuk kita melukis daripada pusat pembesaran kepada objek A nanti, kita akan lukis 4 kotak garis mengufuk daripada pusat pembesaran. Dan berapa bilangan kotak untuk garis mencancang? Kita keluarkan persamaan ini. Kita tahu bilangan kotak mencancang daripada A kepada P adalah B. Jadi 1/2 darab B bersamaan dengan 1, maka B bersamaan 1 bahagi 1/2 sama juga dengan 1 darab 2/1, iaitu 2 kotak. Jadi daripada pusat pembesaran kepada titik A yang kita ingin cari akan melibatkan 4 kotak mengufuk dan 2 kotak mencancang.
Jadi tadi langkah 2 dan 3 kita dah cari. Sekarang kita nak lukis unjuran garis A ke bucu pusat pembesaran kepada objek A yang kita ingin kenal pasti. Jadi kita lihat faktor skalanya adalah positif, bermaksud sekiranya imej berada pada arah ini, objek juga akan berada pada arah ini. Jadi kita ingin lukis objeknya adalah dengan kotak mengufuknya ada 4. So daripada imej, daripada titik pembesaran, kotak mengufuknya 4, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, dan kotak mencancangnya adalah 2. Jadi 1 kotak, 2 kotak. Jadi kita nampak dah di mana kedudukan A dalam soalan ini. Jadi seterusnya kita akan lukis unjuran garis bucu A kepada P mengikut bilangan kotak yang kita telah kenal pasti tadi. Jadi kita dah dapat kedudukan bagi titik A, iaitu objek bagi imej A prime. Seterusnya kita akan gunakan langkah yang sama untuk mengenal pasti objek bagi B, C, D dan E. Jadi kita dah ada kedudukan objek bagi A prime iaitu A. Sekarang kita akan ulang langkah yang sama untuk dapatkan objek bagi B prime iaitu B. Iaitu kita akan mulakan daripada bawah langkah 3 dengan melukis unjuran garis P kepada B prime. Seperti ini. Seterusnya kita akan kira berapa bilangan kotak mengufuk dan bilangan kotak mencancang yang terlibat. Okay, ini bermakna kita akan fokus kepada segitiga ini. Jadi kita kira berapa bilangan kotak mengufuk daripada B prime kepada titik P. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak dan 6 kotak. Okay, jadi kita letakkan 6. Okay, silap ya, mengufuk yang 6. Jadi kita masukkan 6 mengufuk. Dan berapa kotak mencancang, kita dapati hanya 1 kotak. Jadi formula ini penting untuk kita dapatkan nilai bilangan kotak mengufuk, iaitu saya namakan A, dan bilangan kotak mencancang saya namakan B. Jadi kita akan dapatkan daripada rumus di bawah. Jadi bilangan kotak mengufuk 1/2 adalah darab A, kita dah kira adalah 6. Jadi untuk kita dapatkan daripada pusat pembesaran kepada titik B yang kita ingin cari, kita selesaikan persamaan ini. Bermaksud A bersamaan dengan 6 darab 2 iaitu 12. Jadi daripada B kepada P, kita ada 12 bilangan kotak mengufuk. Dan berapa pula bilangan kotak mencancang? 1/2. Kita lihat formula di bawah. Darab B bersamaan dengan 1 kotak, bermakna B bersamaan 1 darab 2 iaitu 2 kotak. Jadi kita akan lukis daripada unjuran garis daripada B kepada P nanti 12 kotak mengufuk, 2 kotak mencancang. Jadi langkah 1, okay, langkah 3 telah selesai, langkah 2 juga telah selesai. Jadi langkah 3 kita ingin lukis unjuran BP daripada titik objek B kepada P. Jadi kita akan pertimbangkan arahnya adalah sama dengan objek disebabkan faktor skala yang positif. Jadi kita akan pertimbangkan 12 kotak mengufuk, 2 kotak mencancang. 1, 2, 2 kotak mencancang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Jadi kita dah dapat dah di mana kedudukan koordinat bagi objek B. Jadi kita tanda kedudukan B prime, seterusnya kita lukis unjuran garis ke objek bagi B. Jadi sekarang kita dah dapat kedudukan A dan B. Seterusnya kita akan ulang langkah yang sama untuk dapatkan C, D dan E. Jadi kita ulang langkah yang sama untuk C, iaitu kita buat unjuran garis C kepada C prime kepada P. Jadi di sini kita lihat berapa kotak mengufuk, berapa kotak mencancang. Kotak mencancangnya ada 2 dan kotak mengufuknya 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi kita masukkan nilai. Seterusnya menggunakan penyelesaian matematik, kita akan cari nilai A dan nilai B. Jadi di sini menggunakan kaedah yang saya ceritakan sebentar tadi, kita akan dapat A-nya 12, B-nya adalah 4. Okey, seterusnya daripada
pusat pembesaran kepada C yang kita mahukan, kita perlukan 12 kotak mengufuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 4 kotak mencancang 1, 2, 3, 4 iaitu daripada bucu P pusat pembesaran kepada objek yang kita mahukan, dan kita akan ikut pada arah yang sama dengan imej disebabkan faktor skala yang diberi adalah bernilai positif. Jadi kita dah dapatkan kedudukan C iaitu objek bagi C prime. Untuk kita dapatkan objek bagi D prime ataupun D, kita akan gunakan langkah yang sama iaitu langkah 3, kita lukis unjuran garis daripada P kepada D prime dan kita kira bilangan kotak 1, 2, 3, 4 kotak mengufuk dan 3 kotak mencancang. Jadi daripada sini kita akan selesaikan untuk kita dapatkan daripada bucu D kepada bucu P pusat pembesaran nanti. Kita selesaikan secara matematik, kita perlukan 8 kotak mengufuk dan 6 kotak mencancang. Untuk kita dapatkan objek bagi D prime, kita perlukan 8 kotak mengufuk, 6 kotak mencancang iaitu D kepada P, perlu P kepada D yang kita mahukan pada arah yang sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mengufuk, seterusnya 6 mencancang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sinilah kedudukan objek bagi D yang kita namakan sebagai D. Jadi imejnya adalah D prime. Untuk kita dapatkan objek bagi E prime yang imejnya E prime, kita akan guna langkah yang sama iaitu kita akan unjurkan garis daripada E kepada E prime kepada P di sini. Jadi sama kalau kita lihat di sini, dan kita kira bilangan kotaknya 1, 2 mengufuk, 1, 2 mencancang. Jadi daripada sini kita selesaikan secara matematik untuk kita dapatkan daripada pusat pembesaran kepada objek yang kita mahukan nanti, kita perlukan 4 kotak mengufuk serta 4 kotak mencancang. Jadi untuk kita dapatkan titik objek bagi E prime iaitu E, kita perlukan 4 kotak mengufuk dan 4 kotak mencancang daripada P kerana kita dah tahu koordinat P di mana 1, 2, 3, 4 pada arah yang sama dengan imej berikutan. Faktor skalanya adalah positif 1, 2, 3, 4. Jadi kita dah dapatkan kedudukan bagi objek imej bagi E atau objeknya iaitu imejnya E prime, objeknya adalah E. Jadi kita telah selesai mendapatkan objek bagi imej A prime, B prime, C prime, D prime dan E prime. Seterusnya langkah terakhir kita perlu lukis imej. Jadi kita sambungkan titik yang berpadanan A kepada B, B kepada C, C kepada D, D kepada E, E kepada A. Kita akan sambung menggunakan pembaris dengan cantik. Jadi setelah kita sambungkan ke semua titik, inilah hasil jawapan iaitu objek bagi A prime, B prime, C prime, D prime, E prime yang berwarna biru di sini. Jadi kita telah selesai membincangkan soalan contoh 11A. Sekian saja untuk video kali ini. Diharapkan murid-murid dapat berjaya atau melukis kedudukan objek daripada imej yang diberi menggunakan kaedah kiraan bilangan kotak yang saya sampaikan tadi. Sekian, terima kasih.